Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan sambung chapter 3 bagi tajuk Ordinary Differential Equation ataupun short form dia ODE. Okey, sebelum tu kita tengok dulu syllabus bagi chapter 3. Kita ada 3.1 Construct the Ordinary Differential Equations, 3.2 Apply First Order Differential Equations, and 3.3 Use Auxiliary Equation to solve second order equations. So dalam video kali ini saya akan tunjukkan 3.1 lah. Okay, construct the differential equation. Okay, so kalau kita tengok pada bahagian introduction dekat sini, okay, dia bagi tahu ordinary differential equation ataupun ODE is an equation that consists of one or more derivatives. Okay, ODE ni mengandungi satu atau lebih derivative lah. Okay, so kalau contoh normal equation, kita ada y equals to 2x plus 3. Okay, ini adalah normal linear equation. Kalau ODE, okay, ini contoh untuk ordinary differential equation. Okay, yang pertama, kita ada y equals to 2 dy over dx plus 3. Okay, equation ni kita anggap dia sebagai ODE sebab dia mengandungi dy dx. dy dx is the first derivative. Okay, yang kedua, kita ada y equals to 2d square y over dx square plus 3. Okay, ini contoh. So, equation kedua ni pun adalah ODE sebab dia mengandungi second derivative. D square y dx square. Itu adalah second derivative. And then, contoh yang ketiga. Okay. Y equals to 2d square y over dx square plus 3 dy dx. And then plus 5. Okay. So, equation ketiga ni pun adalah ODE sebab dia consist both the second derivative dan first derivative. So, tiga ni, first equation, second equation and third equation adalah contoh ODE. Okay, so sebelum kita pergi kepada construct the differential equation, kita tengok dulu the differential equation can be classified through the order and degree of their derivatives. So, kadang-kadang soalan dia minta kita state the order and degree of the differential equation. Okay, so kalau kita tengok pada equation yang pertama, kita ada dy dx equals to x square plus 1. Okay, so ini adalah ODE sebab equation ni consists of dy dx. Okay, so the order of this equation, okay, so order ni dia depends ataupun kita boleh refer pada dia punya derivative. Dalam equation tu mengandungi first or second derivative. So kalau tengok equation kita ada dy dx, so first derivative jadi the order is 1. Okay, and the degree kita boleh refer pada derivative tadi tu kuasa berapa. So dy dx power of 1 dekat sini, so degree dia adalah 1 jugalah. Okay, so tengok equation yang kedua, kita ada d square y dx square equals to 2x. So kita kena statekan order dia berapa. So order is 2 sebab kita ada d square y dx square dalam equation kita. And then the degree of this equation, kita tengok d square y dx square tadi, dia punya power adalah power of okay, sorry, bukan power of 2. Power dia adalah power of 1. Okay, so power of 1 means the degree is equals to 1. Okay, and then kita tengok example equation yang ketiga, kita ada dy dx square minus tangent x equals to 0. Okay, dekat sini saya nak statekan dy dx square tak sama dengan d square y dx square. Okay, dy dx square maksudnya awak differentiate first
ataupun awak differentiate sekali and then awak squarekan the derivative of the first order tadi. D square y dx square maksudnya awak differentiate 2 kali. Okay, dia berbeza. Okay, so untuk equation yang ketiga, order dia kita cuma ada dy dx. So first order. And degree dia, dy dx tu dia ada kuasa 2 dekat atas tu. So degree of 2. Alright. And then for the last equation, kita ada x d square y dx square plus xy equals to 1. So the order is equals to 2 because kita ada d square y dx square. And then degree for this equation, so d square y dx square is power of 1. So that's mean the degree is equals to 1. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Okay, so contoh yang kelima, equation yang kelima. Okay, kita ada 5, soalan nombor 5. Kita ada x d square y. Okay, d square y dx square power of 4 and then plus xy equals to 1. So the order of this equation, kita ada second derivative dekat sini. So order dia adalah order of 2. And then degree dia, kita tengok d square y dx square tadi ada kuasa 4. So degree dia adalah degree of 4. Okay. So ini adalah contoh kalau soalan minta awak state the degree and the order of the equation. So saya ulang, order dia kita refer pada derivative and then degree kita refer pada power of the derivative tadi. Okay, sekarang kita boleh pergi kepada next part, iaitu kita nak construct differential equation. Okay, soalan dia form a differential equation for the following functions. Okay, selalunya dia akan bagi dekat kita normal equation and then kita kena construct the differential equation lah bagi setiap function ataupun equation yang dibagi. Okay, contoh soalan yang pertama, kita ada y equals to 15x square plus a. Okay. So, equation yang pertama, y equals to 15x square plus a. Okay. So, nak construct differential equation, kita mesti cari the derivative of the function. So, derivative dy dx lah. Jadi, dy dx bagi equation kita ni, kita differentiate 15x kuasa 2, kita akan dapat 30x. And then plus a, differentiate a is a constant sebab tak ada x langsung dekat dia. So, differentiate constant, kita dapat kosong. Okay, next step, kita simplify this equation. Kita akan dapat dy dx equals to 30x. And then bila kita tengok daripada original equation tadi, dia ada a. Tapi sekarang kita punya dy dx dah tak ada a dah. So inilah kita punya differential equation bagi soalan nombor 1. Okay, dy dx equals to 30x. Okay, soalan seterusnya. Kita ada y equals to x plus px square. Okay, y equals to x plus px square. So, first kita cari dulu the derivative of this equation, of this function dy dx equals to, okay, differentiate x, depan x sebenarnya ada 1. Jadi bila differentiate x kita dapat 1 tambah px square, kita bawa 2 ke depan, kita dapat 2p and then x power of 1 lah. 2 minus 1 dapat 1. Okay.
So ini kita punya dy dx. And then dalam dy dx kita masih lagi ada p. So kita tak nak ada selain daripada x dan y. So kita kena jadikan p as a subject matter. Ataupun bahasa mudah dia, kita nak jadikan p sama dengan apa, supaya kita boleh substitute balik dalam equation yang asal tu, and then kita boleh hapuskan p tu lah. Okay, so kita let original equation tadi as equation 1 and then the derivative equation as equation 2. Okay, so saya akan ambil daripada equation 2 untuk jadikan p as a subject matter. Kita nak jadikan p sama dengan apa. So saya tulis from equation 2. Okay, so equation 2 kita tadi dy dx. Okay, dy dx equals to 1 plus 2px. So, kita nak jadikan p as a subject matter. Jadi, yang tak ada kena-mengena dengan p, kita pindahkan dia ke satu bahagian lah. So, kita pindahkan satu dulu. Satu positif, pindah ke kiri jadi tolak. Okay, yang stay dekat sebelah kanan 2px. And then, kita cuma nak p sahaja. Okay, so 2 dengan x kita boleh pindahkan. Okay, sorry tak muat, kita padam. Okay, kita tulis kat tepi lah. Okay, so macam saya cakap tadi, kita just nak p sahaja. So 2 dengan x tu kita boleh pindahkan ke sebelah kiri. So dia akan jadi dy dx minus 1 over 2x equals to p. Okay, so ini kita anggapkan atau kita let as the third equation. Okay, equation yang ketiga. And then, tadi kita dah ambil, untuk jadikan p as a subject matter, kita dah ambil daripada equation 2. So, sekarang kita perlu substitute equation 3 ataupun kita punya subject matter tadi into the first equation. Okay, ataupun into equation 1. Okay. So, dekat sini ada nota sikit. Okay. Kalau kita jadikan p ataupun unknown lain lepas ni, kalau kita ambil daripada equation 2, okay, from equation 2, kita akan dapat satu equation yang baru, new equation, which is equation 3. Okay, kita perlu substitute dia balik ke dalam equation selain daripada equation 2 yang kita ambil tadi. Okay, so dalam case kita cuma ada equation 1 lah. Okay. Kalau kita ambil daripada equation 1 untuk jadikan p as a subject matter, okay, kita akan dapat new equation, equation 3. So, kita perlu substitute dalam equation 2. Okay, selain daripada equation 1 tadi. Tak boleh masukkan balik, kalau contoh. Okay, contoh awak ambil daripada equation 2. Awak dapat new equation, equation 3. Awak substitute balik dalam equation 2. Okay, sorry. Equation 3, new equation, awak substitute balik dalam equation 2. So, tak boleh. Ataupun awak ambil dari equation 1, dapat equation 3, substitute balik dalam equation 1. Pun tak boleh. Okay, kita tak boleh substitute balik dalam equation yang mana kita ambil daripada asal tadi tu. Okay. So, kita proceed, kita punya soalan. So, kita substitute, saya tulis balik, kita substitute equation 3. Okay, equation 3 into equation 1. Okay. So, equation 1 kita tadi, kita tengok balik, kita ada y equals to, okay, x plus px square. So, salin balik lah, x plus px square. So, dalam equation 1 ataupun original equation kita ada p. So, kita tak nak p, jadi kita boleh substitute lah p ataupun equation p daripada equation 3 tadi. Okay, x plus
P kita dari equation 3 ni. Okay, so substitute dalam equation 1. So kita ada dy dx minus 1 divided by 2x. So ini adalah kita punya P. Okay, and then dekat belakang tu, dalam equation 1 kita ada x square. So tulis baliklah x square dekat belakang, jangan tertinggal. Okay, so next step kita cuma perlu simplify equation kita ni lah. So kita ada y equals to x plus, okay, dekat sini kita ada x square dekat belakang sekali. Dekat bahagian numerator kita ada x square, and then ada x dekat denominator, kita boleh simplify, and then x yang tinggal kita boleh terus expand ke dalam bracket, darab ke dalam bracket for each term. Setiap benda yang ada dalam bracket kita darab dengan x kat belakang tu. So kita akan dapat tambah x dy dx, and then minus 1 times x is x lah, and then divided by 2. Jangan lupa bahagi 2 balik. Okay, and then kita boleh pecahkan equation ataupun term yang dekat belakang ni yang ada bahagi 2 ni, kita boleh pisahkan dia. So dia akan jadi y sama dengan x tambah, okay, dekat sini kita akan dapat x ataupun 1 over 2 x, kita boleh tulis macam tu, dy dx. Okay, ada 1x tadi, lepas tu kita bahagi dengan 2 teruslah, 1 over 2 x dy dx minus, yang ni pun sama, ada 1 depan x, kita boleh tulis 1 per 2 x. Okay, next step kita perlu collect the same term. Okay, simplify macam basic algebra biasalah. So dekat sini yang sama adalah term untuk x. Kita ada x dan x dekat sini. So kita simplify. Okay, kita akan dapat y sama dengan, okay, dekat depan x ni ada 1. So 1 tolak 1 per 2 akan dapat 1 per 2x, and then tambah 1 per 2x dy per dx. Okay, nota tambahan dekat sini. Okay, walaupun dekat sini x dan 1 per 2x dy dx ni pun ada x juga, tapi dia punya term tak sama, sebab yang ini dia punya family adalah family untuk x dy dx. Family yang depan tu x sahaja, so kita tak boleh combine. Okay, jadi bila tak boleh combine, final answer kita cuma 1 per 2x tambah 1 per 2x dy per dx. Ni final answer kita lah, sebab dalam equation ni dah tak ada unknown. Okay, original tadi ada p asal dia. Okay, so sekarang yang kita dapat ni dah tak ada p, dah tak ada unknown, dan dia dah dalam bentuk differential equation sebab dia dah ada dy dx. Okay, first derivative. So ini jawapan untuk soalan nombor 2. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Example yang ketiga. Okay, kita ada y equals to ax square minus bx plus x. Okay, example 3, y equals to x square minus bx plus plus x. Okay, so kalau tengok dekat soalan nombor 1, okay, selain daripada x dan y, dekat equation kita ni kita ada a. A ni kita anggap dia sebagai unknown lah. Okay, so dekat dalam equation 1 ni, kita cuma ada satu je unknown, which is a. So bila ada satu unknown, awak cuma perlu differentiate sekali.
find the first derivative only. Okey, sama juga macam soalan nombor 2. Selain daripada y dan x, kita ada p sahaja. So, kita ada satu je unknown dekat dalam soalan nombor 2. So, sebab tu kita cuma cari dy dx. Okey, tapi untuk soalan nombor 3, kita ada dua unknown selain daripada x dan y. Kita ada a dan b. So, when you have two unknowns, you have to differentiate twice. Maksudnya awak kena cari first derivative dy dx and d square y dx square. Awak kena differentiate dua kali function yang dia bagi tu. Okay, so kita ada y equals to ax square minus bx plus x. Kita cari dulu the first derivative dy dx. Okay, kita differentiate ax square, bawa 2 ke depan, kita akan dapat 2ax kuasa 1. And then tolak, differentiate bx, kita akan dapat b. Okay, and then plus, differentiate x dapat 1 sebab depan x tu ada 1. Okay, so ini kita punya first derivative. And then kita kena differentiate sekali lagi, iaitu d square y dx square. So differentiate 2ax, kita akan dapat 2a. Okay, tolak b. B adalah constant sebab tak ada x langsung dekat dia. So, tolak b akan dapat kosong. Tambah 1 pun akan dapat kosong sebab dia pun adalah constant. Okay, so ini kita punya second derivative lah. D square y dx square equals to 2a. So, y kita jadikan equation 1, dy dx equation 2, d square y dx square equation 3. So, kita nak hapuskan daripada equation 1 tu, kita tak nak ada a dan b dah dekat dalam equation 1. So, cara dia, selalunya kita akan ambil daripada last equation lah. Okay, kita ambil daripada equation 3. Okay, kita start dengan equation yang terakhir. Equation 3. Okay, so equation 3 kita adalah the second derivative tadi. D square y dx square equals to 2a. So, kalau tengok dekat sini, kita boleh jadikan a as a subject matter. Ataupun kita boleh jadikan a sama dengan apalah. Okay. So, dekat sini kita boleh dapat a sama dengan d square y dx square and then divided by 2. Okay, sebab tadi 2a, kita nak tinggalkan a, 2 dengan a tu operasi dia darab. Bila pindahkan dia jadi bahagilah. So, kita let this as equation 4. Okay. And then next, tadi kita dah jadikan a as a subject matter. Sekarang kita nak jadikan b pula sebagai subject matter. Okay, supaya kita boleh substitute dalam equation 1. Okay, so kita boleh ambil, tadi dah ambil equation 3. Sekarang kita ambil daripada equation 2 pula. Okay, macam saya cakap tadi lah, kita start daripada last equation and then kita naik ke atas. So, equation 3 and then kita ambil equation 2. So, from equation 2, kita akan jadikan b as a subject matter. So, kita ada dy dx equals to 2ax minus b plus 1. Okay, kita nak jadikan b sama dengan apa? So, yang tak ada kena-mengena dengan b, kita pindahkan ke satu bahagian. So, kita akan dapat b sama dengan, saya pindahkan b ke sebelah kiri sebab dia negatif jadi positif. 2ax tambah 1 kekal sebelah kanan. And then dy dx asalnya sebelah kiri dia positif, pindah ke sebelah kanan dia jadi negatif. Okay. And then kalau kita tengok dalam equation b kita ni, kita ada a. Okay. So a ni kita boleh substitute balik a daripada equation 4 tadi. Kita masuk dalam b. Okay. So kita akan dapat b equals to 2ax. So, a tu kita gantikan dengan a yang kita dapat tadi daripada equation 3 tadi.
So kita ada d square y dx square divided by 2. So ini kita punya a. And then dekat belakang dia 2a, belakang dia ada x. So tulis balik x dekat belakang. And then yang lain tak ada a, so kita just salin balik lah. Plus 1 minus dy dx. Okay, next step kita simplify. Yang mana kita boleh potong. So kalau tengok dekat sini yang kita boleh potong 2 dengan 2 ni lah. So kita tulis balik apa yang tinggal. X tu kita boleh darab terus ke depan. So kita akan dapat b equals to x d square y dx square plus 1 minus dy dx. Okay, jadi kita dah tak ada unknown dekat dalam equation B. So ni kita boleh jadikan dia sebagai equation yang kelima, equation 5. Okay, so sekarang macam saya cakap tadi, kita nak hilangkan A dan B dalam equation 1. So kita boleh substitute balik equation. Okay, kita substitute equation 4 and 5. Okay, sebab equation 4 kita adalah A, equation 5 adalah B. So substitute equation 4 and equation 5 into the first equation. Okay, kita masuk balik dalam equation 1. Okay, sebab equation 4 dengan 5 tadi kita ambil dari equation 3 and 2. So masuk balik dalam equation 1. So equation 1 kita y equals to ax square minus bx plus x. Okay. So kita substitute a from equation 4 and b from equation 5. Okay, kita ambil yang ni. So y equals to a kita adalah d square y dx square divided by 2. And then kita ada x square dekat belakang tu, tulis balik. Okay, dekat sini saya just nak bagi tahu d square y dx square over 2 ni kita boleh rewrite at 1 over 2 d square y over dx square. Okay, kita boleh simplify macam ni lah. So tak adalah ada pecahan dalam pecahan, macam panjang sikit kan dekat situ. So kita boleh tulis 1 over 2 d square y dx square. Okay, dan macam saya cakap tadi, ada x square dekat belakang, kita tulis balik x square. And then minus bx. So b kita daripada equation 5, kita substitute x d square y dx square plus 1 minus dy dx. Okay, so ini kita punya b, kena letak dalam bracket lah. And then dekat belakang dia ada, okay, dekat belakang dia ada x. So tulis balik lah x and then plus x. Okay, yang mana kita tak substitute, kita tak gantikan, kita salin je balik. Okay, and then next step, kita just simplify this equation. Okay, so yang ini kita cuma boleh, yang pertama ni kita cuma boleh expand ataupun bawa x square ni ke depan. Okay. Sama juga yang dalam bracket kuning ni, kita cuma boleh expand x tu ke dalam setiap term yang ada dalam bracket. Okay, tak ada yang kita boleh potong-potong lah, kita cuma boleh expand. So bila expand, kita akan dapat 1 over 2 x square d square y dx square for the first term. Okay, and then minus, okay, yang ini kena hati-hati, kita kena tengok positif negatif dia. So minus x square d square y dx square
sebab X darab dengan X kat belakang tadi, yang warna kuning darab warna hijau tu. And then minus. Okay, kita ada 1 darab X dapat X. And then plus, sebab negatif dengan negatif, akan dapat X dy dx. And then last sekali kita tambah balik dengan X. So bila ada bracket, awak kena hati-hatilah dengan positif negatif value dia. Okay, so kita akan dapat dekat sini kita boleh simplify ataupun collect the same term. So tengok family yang sama. So kalau tengok dekat sini, family yang sama adalah x square d square y dx square. Okay, ni dua family yang sama. So satu lagi kita ada family untuk X. Okay, X sahaja. X dy dx tu tak boleh combine sebab tak ada family yang sama dengan dia. So kita akan salin balik lah nanti. Okay, so sekarang kita simplify rumah x square d square y dx square. Kita ada 1/2 minus 1. Okay, so kita dapat negative 1/2. And then dia punya family salin balik. X square d square y dx square. And then simplify rumah untuk ataupun family untuk X. Kita ada negative X plus X. Negative 1 tambah 1 jadi kosong. So tak perlu tulis. And then kita just salin je balik family untuk X dy dx. Okay, jadi dekat dalam equation ni kita dah ada second derivative dan first derivative. Dah tak ada dah A dan B dalam first equation. So ini kita punya ordinary differential equation for the third example. Okay, example seterusnya, example 4. Okay, y equals to, okay, example 4. Y equals to A sin X plus B cos X. Okay, so macam soalan nombor 3 tadi, saya ada bagi tahu soalan bila kita ada dua unknown. Okay, kat sini kita ada A dan B. So bila ada dua unknowns, kita kena differentiate twice. Maksudnya differentiate dua kali, dy dx. And then kena cari juga dia punya d square y dx square. So dy dx untuk function kita di sekarang ni, dy dx dia kita akan dapat, okay, differentiate A sin X, kita akan dapat A, tulis balik. And then differentiate sin, kita akan dapat cos X. Differentiate sin X, dapat cos X. And then plus B, differentiate cos X, kita akan dapat negative sin X. Okay, and then kita simplify this equation, kita akan dapat A cos X, kita buka bracket lah. And then tambah tolak, dia akan jadi tolak B sin X. So ini kita punya dy dx first derivative. Okay, next kita kena cari second derivative, d square y dx square. Okay, so A kita tulis balik. And then differentiate cos, kita akan dapat negative sin X minus B, tulis balik B. And then differentiate sin X, kita akan dapat cos X. Okay, so kita simplify macam tadi, kita buka je bracket. Negatif kita tulis dulu dekat depan. So negative A sin X minus B cos X. Okay, and then kalau kita tengok dekat second derivative kita ni, sebenarnya kita boleh kita boleh factorize sebab kita ada dua benda yang sama dekat sini. Kita ada negative and negative. Okay, so kita factorize kan. So kita keluarkan, factorize tu maksudnya kita keluarkan
value lah. So kita ada negatif yang sama. Bila kita keluarkan negatif, A sin X sahaja yang tinggal untuk first term. And then untuk tolak B cos X, kita dah keluarkan negatif. So yang tinggal dekat dalam adalah positif. Bila awak darab balik negatif darab positif, dia akan dapat negatif balik. So B cos X tu tulis balik lah. Okay. And then kalau kita tengok dekat dalam bracket ni, kita ada A sin X plus B cos X. Sebenarnya dia adalah sama dengan the first equation tadi yang dekat atas soalan asal tu. Okay, dia sebenarnya sama dengan Y. Okay, A sin X plus B cos X. Sebenarnya dia sama dengan Y. So kita boleh simplify equation kita. Dia akan jadi D square Y dx square equals to negative Y. Okay, Y tu yang dekat dalam bracket tu lah kita gantikan dengan Y sebab dia sama. So ini kita punya ODE untuk the fourth equation. Okay, sebab dalam equation kita sekarang ni dia dah ada the derivative which is second derivative, and then dia dah tak ada unknown A dan B tadi. So soalan ni dia special sikit lah. Untuk trigo awak tak perlu cari equation untuk A apa, equation untuk B apa, and then substitute balik dalam first equation. Sebab dekat dalam last equation kita, equation D square Y dx square equals to negative Y tu, kita dah ada the derivative, and then dalam equation tu pun dah tak ada dah unknown A dan B tadi. Okay, so kita boleh katakan yang ini adalah the ordinary differential equation ataupun ODE bagi soalan nombor 4. Okay, untuk last example, kita ada Y equals to 2A exponent 2X plus B exponent 2X. Okay, so kita nak cari the differential equation untuk soalan ataupun example yang kelima ni. Okay, kita ada Y equals to 2A exponent 2X plus B exponent 2X. So sama macam soalan nombor 3 dan nombor 4 sebelum ni, kita ada two unknowns. So kita kena differentiate dua kali lah. So dy dx equals to, kita salin balik function yang dibagi 2A exponent 2X, kita salin balik, and then kita differentiate power of the exponent. Okay, kita ada 2x, power of exponent kita 2x. So differentiate 2x, kita dapat 2. Okay, so ni cara nak differentiate exponent lah, exponential function. Okay, sama juga untuk yang kedua, kita ada BE ataupun B exponent 2x, salin balik. And then kita differentiate power of the exponent. Okay, kita ada 2x, power of exponent is 2x. So differentiate 2x, we get 2. Okay, kita tulis dekat belakang. Alright, so sekarang kita simplify. So kita ada untuk first term 2 darab dengan 2, kita dapat 4, and then A exponent 2x, and then plus, yang ini pun samalah, kita ada 1 darab dengan 2, so kita dapat 2 B exponent 2x. So ni kita punya first derivative dy dx. And then kita boleh cari the second derivative. So d square y dx square equals to, kita ulang step macam tadi lah. So kita salin balik 4a exponent 2x, and then kita differentiate kuasa untuk exponent tu, kita dapat 2, tulis dekat belakang, tambah 2b exponent 2x. Okay, differentiate lagi kuasa dia, kita dapat 2. Okay, dan next step kita simplify. So 4 darab 2, kita dapat 8a exponent 2x tambah 4
B eksponen 2X. Okay, next step. Okay, untuk exponential function ni dia sama macam trigo function tadi. Dia special case sikit. So, kita tengok apa yang sama, kita boleh factorize. So, kita ada 8 dengan 4. Jadi, 8 dengan 4, kalau kita nak factorize, kita boleh keluarkan 4 lah. Okay. So, bila awak keluarkan 4, 8 tu, awak bahagi dengan 4, dia tinggal 2. So, 2A eksponen 2X tambah 4, awak dah keluarkan dia keluar, tinggal 1. So, B eksponen 2X je lah yang tinggal. Okay. And then, kita tengok yang dalam bracket ni, 2A eksponen 2X tambah B eksponen 2X sebenarnya sama dengan Y. Ataupun sama dengan original equation tadi. Daripada yang asal tu. Okay. So, Y equals to 2A eksponen 2X plus B eksponen 2X. Sama. So, kita boleh rewrite kita punya last equation ni, D square Y dx square. Kita boleh tulis dia D square Y dx square equals to 4. Okay, yang dalam bracket ni tadi kita dah gantikan dengan Y. So, kita boleh tulis equals to 4Y je lah. Okay, so ini kita punya ODE untuk soalan nombor 5. So, dia sama macam saya cakap tadi, di special case sama macam trigonometric function. Awak tak perlu nak cari equation A dan equation B lah. Boleh terus dapat dia punya ODE. Okay, so kalau tengok balik pada kita punya example, from example 1 until 5 ni, conclusion ataupun apa yang saya boleh katakan, bila awak ada satu je unknown selain daripada X dan Y, awak perlu differentiate dia sekali untuk dapatkan dia punya ODE. Okay, tapi kalau ada dua unknown, awak perlu differentiate dua kali, cari dy dx dan d square y dx square untuk dapatkan dia punya ODE. Okay. So, itu contoh-contoh macam mana nak construct the differential equation. Okay. So, sekarang ni saya dah tunjukkan 5 contoh. Okay. And then saya nak awak cuba buat soalan dalam modul. Okay. Dalam modul kita, modul DBM 30033 and 30043. Okay, modul yang sama ni, tengok pada page 100, kita ada warm up practice dekat bawah tu. So, ada 5 soalan A to E. Saya nak awak cuba buat lah. Okay. And untuk dapatkan final answer, awak boleh scan the QR code yang dekat sebelah kiri soalan tu. Okay, boleh scan QR code yang dibagilah untuk dapatkan final answer, untuk cek jawapan. Okay, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini bagi tajuk construct the differential equation. Terima kasih.